Hai, selamat pagi semua. Saya Peng di sini. Dan hari ini saya berada di Cameron Big Red Strawberry Farm. Belah saya ni adalah Uncle Andy. Dia adalah seorang influencer dalam sektor pertanian. Dan dia juga adalah Managing Director bagi syarikat SLC Sdn Bhd. Mr. Andy, boleh terangkan tentang benih Rizwan? Sebab saya nampak ada banyak jenis sayur-sayuran, herba di tempat Mr. Andy. Halo, saya Andy ya. Okey, sebenarnya ini semua ini benih adalah dari Rizwan. Rizwan dia adalah salah satu yang paling besar, saya boleh cakap top 5 lah. Sekarang setakat ini dia adalah top 4 di seluruh dunia. Dia punya lettuce ada, kita cakap salad adalah yang paling besar, number 1 untuk itu salad. So, jika kamu pergi ke itu Aeon, Jaya, Grocer, Tesco, kamu ada nampak itu cantik-cantik itu butter cake, red coral, green coral. Saya boleh cakap 80% itu benih adalah dari Rizwan. So, kamu boleh ingin itu Rizwan memang sangat influence di seluruh dunia. Okey, selain itu, saya juga ada nampak di sini ada berbagai jenis sistem untuk menanam. Contoh seperti yang ada pakai tanah, ada yang pakai kokopit, ada juga yang hidroponik. So Mr. Andy, boleh jelaskan tak tentang sedikit sebanyak sistem-sistem yang berbeza? Apakah kelebihannya atau kelemahan bagi tiga-tiga sistem tanaman ni? Okey, sebelum saya bezakan, saya nak terangkan apa maksud hidroponik. Okay. Hidroponik sebenarnya dia adalah soilless cultivation. Dia akan dalam itu hidroponik. Dalam itu hidroponik dia punya umbrella ada banyak growing systems. Seperti itu aeroponik, lagi itu autopod system, ini NFT, lagi nanti kita terus jalan itu kita akan nampak itu polybag, tanam tomat, tanam sweet pepper, itu pun juga panggil hidroponik. So semua itu dia punya growing media bukan dari tanah, dia ada dari kokopit, dari perlite, dari raw. So itu adalah soilless. So kita cakap hidroponik. So kamu boleh tengok yang ini kiri saya ini adalah guna growing media adalah tanah. Yang ini adalah kokopit. Saya ada tanam 3 itu spinach atau panggil dia spinach. Itu dia papaya de elemen. Itu makan dia spinach. Ada yang ini. So kamu boleh tengok. Ini dengan ini dia punya variety ada sama. Tapi yang tak sama ni adalah ini tanam di tanah. Ini tanam di kokopit. Kamu boleh nampak, tengok dalam itu kokopit, dia punya performance memang sangat beza daripada ini di tanah punya. Baja sama, bagi punya irigasi punya itu pun sama, variety pun sama, tanam punya masa pun sama. Yang itu kerana kokopit adalah sangat bersih punya growing media. So apa-apa kamu bagi untuk itu akar, dia terus makan saja. Tapi di tanah kamu ada banyak unknown factors seperti pH lah, mungkin itu sangat acidic, mungkin sangat alkaline, lagi seperti mungkin ada lain punya itu elements. So kamu bagi itu baja dia akan fixation. So bukan kamu bagi apa dia akan makan semua. So itulah ada beza. So yang ini dia tak ada stress untuk hisap air dengan itu bio nutrient. Tapi ini ada stress. Of course jika kamu tengok itu NFT itu 24 jam dia jalan, dia lagi tak ada stress kerana dia tak ada harga, dia tak ada lapar. That's why jika kamu tengok dia punya productions, bagi contohnya ini akan bagi kamu 100 gram satu pokok, ini 150 gram satu pokok, tapi belakang punya 220 gram satu pokok. Mengapa? Kerana dia 24 jam dia air itu nutrients standby. So itulah adalah kepentingan yang itu NFT. Petani-petani di Cameron Island, jika mereka tanam itu leafy vegetable, mereka sudah converted dari itu traditional way punya di tanah pergi ke itu hydroponic. So kita pun boleh nampak sayur-sayur yang pakai tanah, dia punya daun tu lebih kuning berbanding dengan yang pakai kokopit dengan yang pakai hidroponik. So kita boleh tengok sistem hidroponik. So, Mr. Andy, selain daripada sistem tu boleh menghasilkan pengeluaran yang banyak, lepas tu kualiti yang bagus, ada tak baja memainkan peranan yang penting? Of course ada.
Tapi sebelum kamu mainkan itu baja, kamu mesti tahu itu pokok-pokok dia nak apa baja. Basically itu pokok-pokok dia nak baja untuk hanya 16 elemen saja. Mungkin ada 17 ke 18 apa, tapi itu bukan yang main punya. Jika kamu bagi dia itu 16 yang cukupi, dia akan jadi besar, dia akan jadi kesihatan. Lain-lain punya itu pokok-pokok, dia punya NPK ratio adalah resepi. Tiap-tiap punya pokok dia nak itu resepi untuk itu NPK ratio adalah tak sama. Seperti ini leafy vegetable mungkin kita fokus itu N lebih daripada itu K. Macam inilah kita cakap itu isi lah. Isi adalah electric conductivity, iaitu yang itu kita panggil apa itu concentrated lah, itu baja. So seperti lettuce, dia seperti perempuan, dia tak makan besar, dia nak itu slim. So biasanya kamu bagi itu isi agak-agak 1.2, 1.5. Tapi jika itu Asian leafy seperti kangkung, bayam, sawi, pak choy, itu memang dia punya besar punya lah. So dia big eater. So jika kamu bagi dia 1.5, 1.2 tak cukup dia makan. So kamu akan nampak itu sayur-sayur akan jadi kuning. So kamu mesti resah kamu punya isi. So saya tiap-tiap kali saya cakap dengan banyak orang cakap semua pokok-pokok dia ada dia punya sendiri dia bahasa. Kamu mesti belajar dia punya bahasa. Jika kamu boleh belajar dia punya bahasa, kamu akan boleh komunikasi dengan dia. So sekarang kita lah tahu lah, yang penting benih lah. Kita perlukan satu jenis benih yang berkualiti. Lepas tu kita juga perlukan sistem yang boleh menghasilkan kuantiti dan kualiti, dan juga baja. So selain daripada 3 faktor ini, saya lagi nampak satu faktor, iaitu teknologi IoT atau autoglow berada di sini. So Mr. Andy boleh jelaskan sikit tak tentang autoglow system? Sebenarnya ini autoglow system adalah dia provide itu yang high technology. Tapi saya lagi cakap, jangan terus jump. Itu high tech. Sebelum kamu masuk ke high tech, kamu mesti ada itu farming experience. Berapa air dia akan nak hisap, berapa CO2 dia nak hisap, lagi berapa itu matahari, itu wavelength, itu spektrum, dia boleh jadi lebih besar. So itulah adalah sains. So jika kamu itu ada farming experience dengan itu sains integrated, baru kamu further step pergi ke so called the high tech. Kamu implement ini autogrow memang sangat to make your life easy, to make your farm easy. Because why? Kamu kurangkan itu human error. Dulu yang ini adalah memang labor intensive. So apa saya punya pekerja buat adalah tiap-tiap kali dia akan tambahkan air kosong, lagi tambahkan itu baja A, baja B, lagi stir, lagi test itu isi meter. Tiap-tiap pagi dia mesti buat kerja ini. Tapi jika kamu ada budget, kamu sudah tahu itu farming experience, sudah tahu itu sains. Saya jump untuk ini teknologi, high technology. So saya akan set apa baca saya nak bagi. So saya pekerja tak payah datang. Dia hanya tengok jika ini baja sudah kurang, dia tambah saja. Lainnya dia tak payah buat apa-apa. Maksudnya dia punya itu isi memang sangat konsisten. So ini adalah benefit, advantage of having high tech to make your life easier as a farmer. So memanglah ini sistem pintar. Kalau bagi pertanian, kita memang boleh kurangkan pekerja, dan kita boleh membuat setting lah tentang target kita nak bagi isi berapa, pH, kita boleh control dia punya humid, temperature dengan airflow dan sebagainya lah, untuk memaksimasikan pengeluaran kita yang sampai optimum lah. Kita pun juga boleh tengok di sini, Uncle Andy ada tanam ni herba. Boleh Mr. Andy bagi terangkan sikit tentang herba-herba ni? Dulu Rexon fokus untuk salad, tapi sekarang itu kerana itu demand, itu market demand untuk ini herba seperti rocket, wild rocket, basil.
semakin besar. So Rexon sekarang pun ada itu breeding stations untuk itu herbs yang mana bagus untuk sistem, dan of course penting sekali mesti sesuai untuk itu pasaran. So sekarang Rexon ada banyak itu herbs, sekarang kita akan buat banyak cuba-cuba. Sekarang kita lah boleh tanam di Malaysia sebagai rocket basil dekat Malaysia lah. So kita dapat herba-herba yang segar. So Kita boleh masuk, okay, tengok yang lain punya itu hydroponic bill growing systems. Ya. Ini NFT. Ya. So sekarang kita tengok ini pun juga hydroponic. Tengok, ini saya panggil drip to waste system. Banyak itu tanam itu melon pun guna ini ini cara. Tanam itu cili pun guna ini cara. Tengok, ini bukan tanah. Ini adalah kokopit. Kokopit adalah dari itu kelapa. Ya. Dia punya apa itu? Sabut. So ini kelapa sabut. So memang sangat bersih. So saya hanya bagi itu pokok-pokok yang dia nak punya seperti itu 16 elements, itu air berapa hari, satu pokok berapa air dia nak hisap. Itu saya ikut itu saiz, saya bagi saja. Lagipun tengok dia punya akar, dia pun tak confuse mana itu air, mana itu. So biasanya tiap-tiap kali itu air dengan itu makanan akan always available untuk dia punya root zone. That's why tengok dia punya hasilan memang sangat cantik. Akan double, mungkin more than double itu productions. Lagi ini pun ada social distance. Jika ini ada penyakit, dia tak akan itu pas itu virus untuk pergi ke yang kedua punya. Pokok. So ini panggil social distance polybag. Okay. Okay. So kita boleh nampak lah jarak dia ada 40 cm lah, lebih kurang. So inilah apa yang Encik Andy masukkan social distance. So kalau ada penyakit di pokok sini, dia tak akan menyebar ke pokok sebelahnya. So penonton lah. Okay. Ada apa-apa soalan bagi Uncle Andy? Ya. Tahu Uncle Andy akan cuba jawabkan soalan-soalan kamu. Dan juga penonton-penonton anda juga boleh pergi like Facebook page Mr. Andy dan juga subscribe. So sampai sinilah sahaja kunjungan kami di Cameron. Okay, thank you.